Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil, wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama, wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma razukna ilman nafi'ah, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. An Rafi' bin Khudayj radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma anhara ad-damma wa dhikra ismullahi alaihi faquluhu laysa sinna waz-zufra. Daripada Rafi' bin Khudayj radhiyallahu an katanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, apa yang mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah padanya, makanlah ia selagi mana ia tidak menggunakan gigi dan juga kuku. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada malam ni kita bertemu di surau kita untuk kita sambung kuliah kita yang lepas. Mudah-mudahan kuliah kita hari ini diberkati oleh Allah SWT, insya-Allah. Dalam kuliah lepas kita bincang tentang syarat berkaitan dengan alat sembelihan. Kita masih bincang pasal sembelihan lagi. Kita ada sebut hari itu tentang alat sembelihan tu macam mana. Jadi sebut yang pertamanya, alat itu hendaklah boleh melukakan disebabkan ketajamannya, seperti yang diperbuat daripada besi, tembaga, timah, kaca dan seumpamanya. Ni alat yang kita nak sembelih itu bukan pisau je. Kadang-kadang alat yang kita nak sembelih itu yang diperbuat daripada timah pun tak apa, daripada tembaga pun tak apa, kaca pun tak apa, batu pun tak apa. Orang boleh buat macam mana tahu, batu tu boleh buat pisau contoh, tajam dia tu macam pisau. Jadi kalau itulah alat untuk kita buat untuk sembelih, maka hukumnya adalah sah, boleh. Cuma dia ada pengecualian, tak boleh menggunakan gigi dan juga kuku. Kita ambil kuku dinosaur mana tak tahu, kikik-kikik boleh buat pisau contoh, kuku dinosaur mana dia ambil tak tahulah. Lepas tu kuku tu digunakan sebagai alat sembelihan, tak boleh. Ataupun gigi gajah, besar gigi gajah, gigi lah, pula lah gigi apa pun, ambil gigi itu dia boleh buat pisau tajam buat sembelihan, tak boleh. Sebab dikecualikan oleh Nabi SAW secara khusus. Kadang-kadang orang timbul pula persoalan, kenapa gigi tak boleh, kenapa kuku tak boleh, sedangkan sopa dia putus juga urat merih tu, putus juga halkum. Kita kena ingat hukum sembelihan ni di bawah kategori at-ta'abbudi. Hukum dalam Islam, fiqh Islam ni kalau kita belajar, dia ada dua. Yang pertama dia panggil at-ta'abbudi, satu lagi dia panggil at-ta'lili. At-ta'lili ni maksudnya sesuatu yang Allah SWT larang ataupun suruh, ada sebab. Ada sebab Dan ada benda kadang-kadang Allah Ta'ala suruh ataupun Allah Ta'ala larang ni tak ada sebab, kita tak tahu. Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja tahu sebab dia. Macam contoh haram makan babi, tak tahu sebab apa. Allah Ta'ala sebut dalam Quran haram makan babi. Hurrima alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir, diharamkan kamu bangkai, darah daging babi. Kita pergi cari sebab apalah haramnya babi. Kadang-kadang kita jumpa sebab, tapi sebab yang kita jumpa tu bukan sebab yang mutlak. Mungkin kita akan jumpa rupanya haramnya makan babi ni sebab ada cacing pital contoh kan, yang melekat, yang kalau dia melekat kat usus manusia ni boleh menyebabkan datang implikasi kesihatan, buruk kesihatan pada diri manusia. Jadi orang pun keluar satu teori, contohlah zaman teknologi ni ada ubat yang boleh mematikan cacing pital tadi contohlah. Jadi macam mana, apakah jadi halal pula babi? Tak. Sebab itu tu yang kita jumpa, hakikat sebenar wallahu alam. Apa sebab diharamkan makan babi, tak tahu. Tapi ada benda tu yang Allah Ta'ala larang tu ada sebab. Macam contoh haramnya minum arak, ada sebab. Sebab dia apa? Dia mabuk. Jadi kalau arak itu telah bertukar jadi cuka, halal.
arak tu kita simpan lama-lama, last sekali tukar jadi cuka. Tukar jadi cuka tu sama ada kita simpan lama ke ataupun kita bubuh alat-alat sesuatu benda lah dalam tu, perisa-perisa yang bubuh dalam tu menyebabkan hilang elemen mabuk. Ketika itu dia dah tak jadi arak lagi, dia dah jadi cuka, makanya boleh diminum. Boleh. Ya, macam Qaradawi sebut daging kalau kita pergi kat negara orang putih, dia masak daging tu dia bubuh arak kat atas tu. Kan orang putih je, chef dia memang macam itulah cara dia masak kan. Daging tu nak bagi sedap, dia bakar daging tu, lepas tu dia ambil arak, dia bubuh arak atas tu. Nak bagi sedap, nak bagi lembut, adalah dia punya teori. Chef tanya chef, dia tahulah. Jadi bila buat tu orang persoalan makan daging tu boleh ke tidak. Qaradawi kata boleh. Qaradawi kata boleh. Sebab apa? Sebab tak ada orang makan daging tu mabuk, tak ada. Tak ada. Yang jadi mabuk tu minum tu mabuk. Tapi kalau dah kita bubuh atas daging, lepas tu ada bakar lah pula, sifat mabuk yang ada pada arak tu dah tak ada, terhapus. Ketika itu hukum makan daging itu adalah halal. Ini kupasan daripada Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Sebab apa? Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adman. Kaedah disebut hukum itu berlega berdasarkan kepada sebab. Kalau ada sebab ada hukum, tak ada sebab tak ada hukum. Jadi hukum yang bersebab tu dipanggil sebagai at-ta'lili, hukum yang bersebab. Tapi ada hukum yang tak ada sebab, at-ta'budi dia panggil. Macam contoh sembelih. Kenapa tak boleh pisau? Kenapa tak boleh gigi? Kenapa tak boleh guna kuku? Padahal serupa je dengan batu, kalau kita pahak-pahak jadi pisau juga kan. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad sebut secara khusus pengecualian itu. Kita tak tahu sebab apa, serah pada Allah Subhanahu wa taala. Hukum dia panggil at-ta'budi. Yang ini kita dah bincanglah kuliah lepas hari ni, insya-Allah kita masuk pengajian baru, peringatan. Kat situ insya-Allah dia kata pertama, sembelihan janin, yakni anak dalam perut, cukup dengan sembelihan ibunya, melainkan jika didapati ia masih hidup, maka hendaklah disembelih. Kita sembelih kambing, ibu kambing kita sembelih, dalam tu jadi janin. Tiba-tiba kita sembelih, ada janin. Lepas tu anak yang janin tu kita boleh makan ke tidak? Dia dikira sebagai disembelih juga. Bila kalau kita sembelih, tengok dalam tu dah matilah. Jadi sembelihnya ibu tu sudah memadai untuk kita nak makan anak-anak sekali dalam perut. Hukum dia begitu. Ni anak dalam perut tahu, anak luar perut tu cerita lain. Yang cerita ni anak di dalam perut binatang tadi kan, gitu. Berarti sembelihan terhadap ibunya mencakupi sembelihan janin apabila ia keluar dari perut ibunya dalam keadaan mati selepas ibunya disembelih. Sembelih ibunya, mati ibu ni, kita siang bukan siang tu ikan, kita bedah tu kan, kita belah daging kambing tu, tengok ada janin, anak janin tu pun mati, anak tu automatik boleh makan, halal dia tu disebabkan sembelihnya ibu tadi. Hukum dia begitu. Sekiranya ia keluar dalam keadaan masih hidup, maka ketika itu ia mestilah disembelih. Kita sembelih ibu, lepas tu kita belah perut dia, hidup lagi. Yang tu kalau nak makan kena sembelih. Kalau kita nak makan juga yang anak dalam perut tadi tu kan, yang masih hidup tu, kalau nak makan juga kena sembelih. Mesti kok mana kena sembelih. Sebab mak dia disembelih tadi tidak memadai untuk dia lah. Mak dia sembelih tak apalah, kita bunuh macam tu lah, tak boleh. Yang tu pun kena disembelih juga, hukum dia. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya, sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil janin faqala quluhu in syi'tum fa inna zakatahu zakatu ummih. Maksud dia, kata Nabi sallam, kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang janin. Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, makanlah ia jika kamu mahu, sesungguhnya sembelihannya cukup dengan sembelihan ibunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, ada orang tanya dia, sahabat Nabi, kita tanya Nabi, ni ada ni kita sembelih binatang ni, lepas tu ada anak mati, macam mana Rasulullah boleh makan ke tidak? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata makan. Kalau kamu nak makan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna zakatahu zakatu ummi. Sebab sembelihan yang berlaku pada ibu dia tu macamlah sembelihan dia juga. Tu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum sembelihan gitu. Jangan penting lepas ni. Kalau tengok ada berlaku, hebat, halal. Nabi dah sebut dah. Hukum je dah boleh makan gitu. Yang kedua, mana-mana bahagian haiwan yang terpotong dalam keadaan dia masih hidup, hukumnya adalah sama dengan hukum bangkai binatang tersebut, melainkan bulunya yang boleh digunakan untuk alas tempat duduk, pakaian dan selainnya. Ada orang ni dia nak jimat belanja, dia tengok lembu tu, nak sembelih rasa rugi, dia kat kaki dulu. Dia hidup kawan tu, dia ambil kaki kawan tu, dia pergi goreng buat daging. Contohlah. Tak boleh. Dia dikira sebagai bangkai, walaupun lembu sekalipun lah. Sebab apa? Kita pergi ambil kaki lembu tu ke lembu tu masih hidup lagi.
Ni semua kerja gila semua ni. Yang orang kerja gila macam ni, nyanyi ke binatang tu. Tak boleh, tak boleh. Jadi binatang ni pun dia ada akhlak kita terhadap binatang. Kita sama manusia lagilah kena jaga kan. Dengan binatang dia ada akhlak dia. Sebab itu ada separuh-separuh anak Cina, anda tengok orang Malaysia ni, orang Cina selalunya. Bukan masalah rasis ni, bukan isu rasis. Ini isu attitude, isu sikap. Dia kita ni memang nampak bangsa berbeza, tapi kadang-kadang dalam bangsa yang berbeza tu ada attitude masing-masing. Betul? Kita ni orang Melayu ada attitude Melayu, orang India tu ada attitude orang India, orang Cina ada attitude orang Cina. Dan attitude tu berfaktorkan keturunan. Yang Mahathir sebut genetik. Mahathir tulis sebuah buku Melayu Dilema, Malay Dilema kan. Anak baca buku tu lama dah baca. Menarik buku tu. Anak suka baca pemikiran Tun Dr. Mahathir ni. Tapi aku tak suka Mahathir lah. Yang salah faham lah kan. Bimbang lah ajak macam ni kan. Orang rakam masuk YouTube. Orang kerak ambil yang tu. Ni bukan bully orang ni. Aku cakap 2 jam, dia ambil 45 saat je. Baru ni kan bising sekejap. Anak sebut apa? Rang undang-undang hudud Kelantan Cincai. Bising sekejap lah. Anak buat kajian 2 tahun pasal rang undang-undang Kelantan. Buat kajian lama. Asal-asal boleh buat kajian ni adalah orang peguam-peguam bukan Islam. Bila timbul isu hudud, peguam-peguam bukan Islam ni dia cari ramai ustaz untuk buat majlis wacana tentang hudud, tajuk dia hudud. Dia tak sebut hudud Kelantan, hudud mana tak ada. Ramai ustaz-ustaz ni tak berani nak pergi. Last sekali jumpa anak pun gagah pergi. Anak pergilah dalam wacana tu. Bila peguam bukan Islam, peguam ni maknanya orang dah terbiasa dengan undang-undang. Dia selalu duk berdebat dalam mahkamah lah apa kan. Jadi dia faham banyak benda. Kadang-kadang kita duk cerita pasal hudud, dia pun dah baca dah. Ni hamba Allah ni. Jadi adalah 7 orang. Jadi kita pun menjawab lah soalan-soalan yang berkait dengan hudud. 1, 2, 3, 4 lah. Sekali kata ni macam mana pula rang undang-undang Kelantan ni kata lain. Susah selalulah aku nak jawab. Sebab yang kita bahas ni dalam kitab fiqh. Yang dalam rang undang-undang Kelantan tu, apa yang orang ambil daripada kitab fiqh dia bubuh dalam tu. Dan dia ambil tu kadang-kadang kitab fiqh yang kita tak baca. Dan kadang-kadang dia ambil tu secara mudah, bubuh kan. Jadi anak jadi jam ke rang undang-undang Kelantan ni. Nak jawab dengan orang bukan Islam jadi masalah. Anak pun buat kajian. Kaji. Anak ada 2-3 perkara. Bukan 2-3 perkara lah, sampai 7 perkara yang anak tak setuju dalam rang undang-undang Kelantan. Ada. Sebab itu adalah pandangan-pandangan ulama' yang dibubuh dalam tu. Kita tak nafikan hukum potong tangan itu memang nas, betul. Quran sebut as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihuma. Orang yang mencuri laki perempuan kena potong tangan. Potong tangan tu nas. Tapi cara membuktikan orang tu mencuri itu ijtihadi, itu pandangan ulama. Faham tak? Barang yang dicuri itu berapa rega, itu ijtihad. Lepas tu barang cara mencuri itu ijtihad. Sebab yang potong tangan tu hukum, tapi cara membuktikan tu itu pandangan ulama. Dia macam-macam. Barang tu harga berapa. Kalau ikut zaman Nabi SAW tu rubu' dinar, 1/4 dinar. Satu. Dalam hadis Nabi SAW sebutlah. Zaman sekarang pun dia boleh berkata RM300 ni mudah-mudah tak boleh. Dia kena buat kajian dengan nilaian harga emas. Jadi kiraan itu pun tertakluk dengan pandangan ulama. Jadi rang undang Kelantan tu sendiri ada beberapa part yang tak bersetuju. Antaranya adalah kesalahan rogol. Sebab dalam fiqh tak pernah cerita pasal hukum rogol dalam fiqh-fiqh lama. Tapi isu moden timbul masalah rogol. Macam mana orang perempuan tu dirogol lah, berzina dengan cara dipaksa kan. Dalam rang undang Kelantan tak sebut. Dia tak sebut tentang rogol. Dia hanya sebut definisi zina. Zina tu apa dia? Memasukkan hasyafah, kepala zakar di dalam kemaluan perempuan. Sekat tu. Dia tak sebut paksa tak paksa. Paksa tak paksa. Bila tak sebut paksa dan tak paksa, paksa ataupun tidak dipaksa, makanya contoh kalau orang perempuan tu kena rogol, dia pergi dekat mahkamah syariah rang undang Kelantan ni lah. Contohlah kan. Contohlah kita ada mahkamah syariah yang ikut undang Kelantan ni, contoh kan. Lepas tu dia kata saya kena rogol, kata perempuan tu. Jadi hakim tu pun cek, tengok dalam dia punya rang undang-undang tu, dalam enactment tu, sekarang jadi enactment dah Jadi tengok dalam enactment tu, dia tengok memasukkan ke zakat lelaki perempuan, paksa tak ada, kena hukum zina. Jadi bila timbul hukum zina, makanya 4 orang saksi. Takkanlah perogol tu cari 4 orang saksi, dia kena rogol. Nampak tak? Tu problem tu. Dia seorang kena rogol, nak cari 4 orang saksi. Mampulah Syekh. Last sekali bila tak cukup 4 orang saksi, dia pula kena hukum qazaf. Kan kat mana adil ni undang-undang Islam tu?
Orang nampak macam sibir pula lagi adil. Betul nak kata ni tak betul ni tak betul. Bila kita baca dalam fiqh moden, orang buat kajian, sebenarnya rogol di bawah kategori muharabah. Dia di bawah kategori pemberontakan. Hukuman dia tertakluk dengan takzir sebab digabungkan di antara hukum zina dengan hukum pemberontakan. Nampak? Hukum satu. Itu tak selesai dah. Orang Kelantan tak cerita pun rogol. Satu. Yang kedua, masalah berkenaan dengan orang seorang janda ataupun duda. Dia dah berkahwin, dia telah merasai persetubuhan yang sah, kemudian dia bercerai. Lepas bercerai, dia berzina. Persoalan dia dikenakan hukuman rejam ataupun hukuman sebab serata rotan. Soalan. Dalam berang undang-undang Kelantan, orang ni kena rejam. Dalam berang undang-undang hudud Kelantan, orang ni hendaklah dihukum dengan hukuman rejam sampai mati. Sedangkan kalau kita buka dalam fiqh, orang macam ni kembali balik kepada hukum orang yang tak berkahwin. Sebab dalam definisi Raun Undang Kelantan yang dikatakan orang itu dikenakan hukuman rejam apabila dia telah merasai persetubuhan yang sah. Sekat tu dia tak sebut apakah perkahwinan masih berkekalan ataupun tidak berkekalan. Tak ada sebut. Bermaksud kalau orang tu berkahwin, lepas tu dia dah bersetubuh, dia pernah merasai setubuh yang sah, lepas tu dia bercerai. Bila bercerai, dia berzina. Orang ni dikenakan hukuman rejam. Tak adil. Tak adil. Jadi bila kita tengok dalam fiqh, macam contoh Rashid Ridha, dia sebut dalam kitab Al-Manar. Dia sebut dalam kitab dan dikatakan orang yang duda dan janda ini dia kembali balik hukum bujang. Seperti mana hukum orang yang bermusafir, bila dia bermusafir, dia dikira sebagai musafir. Bila dia balik ke tempat dia sudah dikira sebagai orang yang mukim. Itu kiasan yang dibuat oleh Rashid Ridha, Syekh Muhammad Rashid Ridha lah, dalam buku, dalam kitab dia kan. Baik. Jadi hudud Kelantan tak dia kata rejam. Itu dah masalah tu. Anak kata ni tak betul. Anak sini tak betul. Dua. Apa lagi? Anak tak setuju dalam kesalahan potong tangan untuk pencuri dikhususkan untuk orang Islam. Tak betul. Semua mazhab empat mengatakan hukum potong tangan tidak dikenakan pada orang Islam je, tapi dikenakan juga pada orang bukan Islam. Semua mazhab. Tak ada mazhab yang menyalahi. Tiba-tiba Rang Undang-Undang Kelantan mengatakan potong tangan hanya dikenakan kepada orang Islam sahaja. Orang bukan Islam tidak kena. Di situ dah ada unsur dualisme di dalam undang-undang. Dalam dualisme dia tidak adil. Tidak adil. Jadi anak kata ni tak puas hati. Anak kritik. Anak buat kajian 2 tahun. Kalau pergi rumah anak orang, bini anak tension, kitab sepah. Ambil sana, ambil sini, tengok. Nak kritik bukan senang, Syekh, nak kritik kan. Kita kaji-kaji. Dan anak cakap perlu ada perubahan, perlu ada ijtihad baru untuk memastikan undang-undang hudud ni jadi adil. Biar orang tengok tu orang seronok. Lepas anak kritik, anak tulis, ada 6 artikel anak tulis. Lepas tu anak pergi bentang kat peguam Hanifah Maidin. Bukan aku cakap seorang, aku cakap sampai peguam. Pergi berhujah pula dengan peguam Hanifah Maidin. Hanifah Maidin pun setuju. Betul, dia kata memang ada kelemahan. Dan Rang Undang-Undang Kelantan memang ada kelemahan. Jadi ada pula satu wacana berlaku dekat Kelang melibatkan Ustaz Zaharuddin Muhammad, ustaz dia kita lah. Dia pergi bentang, dia sebut tu, anda dengar, anda kata ni tak ada Rang Undang Kelantan. Dia dengan Dr. Zulkifli Ahmad kan. Jadi dok bentang-bentang, anda pergi tanya soalan, anda kata apa yang Ustaz Zaharuddin sebut ni tidak ada dalam Rang Undang-Undang Kelantan. Tak ada. Rang Undang Kelantan kata lain. Yang Ustaz cakap ni lain. Yang Ustaz cerita ada kitab fiqh. Betul. Anda pun tak nafikan yang tu. Yang masalah kita ni Rang Undang Kelantan ni, bukan masalah hudud tu. Jadi Ustaz Zaharuddin kata apa? Ya, dia pun mengakui bahawasanya memang ada kelemahan dan kita buat ni adalah tujuan untuk perdebatan ilmu. Tu Rang Undang-Undang Kelantan. Jadi betul lah apa yang aku kritik. Aku kritik tu betul. Bila anak kritik betul, anak bentang pula 2 jam. Anak bentang. Dok bentang 2 jam, tiba-tiba dia ambil 45 saat. Dia ambil 45 saat, dia pun sebar video yang dok 45 saat. Last kali aku kena balik. Nampak? Macam-macam orang katakan. Dia dok katakan ustaz. Dia kata orang anjing ni tolak hudud. Bila aku tolak hudud? Aku kata kena kaji balik. Kena buat balik supaya biar datangkan fitrah, bukan datangnya fitnah. Situ. Biar hudud ni dilihat fitrah bukan fitnah. Tu yang penting sebab bimbang hudud itu menjadi fitnah. Kita kena ingat dalam dunia Islam sekarang ni dah ada negara yang mengamalkan hudud, ada. Yang terbaru ni Brunei lah, tapi kita tak tahu lagi apa akan jadi pada Brunei sebab dia baru lagi kan. Ni dulu dah ada dah Pakistan. Pakistan dah buat dah Rang Undang Kelantan. Hudud, betul. Pakistan dah laksanakan. Antara masalah besar dalam kajian Pakistan semasa mereka melaksanakan hudud ni zaman Ziaul Haq dulu. Lama ni. Zaman 80-an dulu. Dia orang dah laksanakan hudud kat Pakistan. Masalah lah rogol. Banyak sangat land owner, tuan-tuan tanah. Sana je ada konsep tuan tanah. Dekat sana ni pakai konsep ketua kabilah.
Ketua-ketua kabilah ni dia kaya, dia rogol perempuan. Dia rogol orang gaji. Dia orang gaji buat report, tak ada saksi, dan sekali orang gaji tu kena qazah pula. Ni berlaku dekat Pakistan. Tak adil, orang kritik. Last sekali terpaksa KAV kan hudud dekat Pakistan. Ni berlaku dekat Pakistan. Bukan sekadar Pakistan, satu lagi Sudan. Sudan pula sana hudud. Dia buat satu akta murtad. Maknanya orang kerajaan mengisytihar fulan bin fulan sebagai murtad, makanya boleh dikenakan hukuman bunuh. Dekat mana? Sudan. Tiba-tiba dalam undang-undang yang diamalkan di Sudan itu ada orang tak puas hati. Seorang ulama namanya Muhammad Taha, Syekh Muhammad Taha. Muhammad Taha tak setuju. Dia kritik beberapa part dalam undang-undang hudud di Sudan pada ketika itu. Kerajaan Sudan isytihar dia murtad dan dia dibunuh, padahal dia ulama. Nampak masalah kan? Jadi banyak benda kena fikir dalam sana tu kan. Banyak benda kita kena kaji supaya undang-undang itu dilihat sebagai fitrah, bukan menjadi fitnah. Tu yang bimbang tu. Ana cubalah, ana cakap kena baiki. Ana bagi tahu pada peguam Hanifah Maidin, bagi tahu sekarang YB lah Mamat tu kan. Hamba Allah tu jadi YB dan sembang masa tu tak jadi YB lagi. Dia kata, "Ustaz, kita fikir nak laksanakan dulu." Ana kata jangan, baiki dulu. Sebab kalau kita tak baiki sekarang, nanti laksana orang pula meluat dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wal'adzubillah. Tu paling kita bimbang. Tapi nak bagi tahu 2 jam aku bentang, orang ambil 45 saat. Yang 45 saat tu ada goreng hangit. Pompang wanji tolak hudud. Bila pula aku tolak hudud? Ni masalah juga ustaz-ustaz kita dengar 45 saat, dia tak nak dengar yang 45 jam. Masalah. Anak kaji sampai 2 tahun, buka kitab berasap-rasap, tak ada siapa bagi duit Memang aku seronok-seronok nak kaji je. Anak tulis apa, anak tulis-tulis buat kritikan, nak bagi baik tu, orang tak bagi duit pun seronok-seronok. Berasa tak puas hati lah, tak boleh tidur, balik buka kitab. Sampai pagi kadang buka kitab, duk tengok kitab. Nak bagi biar tu jadi fitrah, tak nak jadikan sebagai fitnah. Tapi manusia tak, dia nak cari juga part yang salah. Itu masalah kita kan. Patut siapa-siapa baiklah. Kita nak buat bagi baik supaya hukum Allah Ta'ala jadi baik kepada kita juga gitu insya-Allah. Masalah juga tu. Masalah. Ana pun tak tahu kenapa boleh keluar cerita tu balik. Okey, tak apa, sini balik insya-Allah. Type. Kat mana cerita tadi? Apa dia? Attitude. Kat mana attitude bangsa tu? Kat mana tajuk apa besar? Tak apalah, tinggal cerita tu. Okey, kita Melayu Cina ada attitude masing-masing lah. Kita Melayu Cina ada attitude masing-masing. Kadang-kadang anda duk perhati, kadang kita lepak dekat ni, dekat uptown, ataupun kita pergi lepak dekat uptown Damansara Utama. Situ ramai orang Cina kan. Kita duk makan tu, kadang-kadang kita nampak ada kucing duk berjalan, kaki sebelah tak ada. Kaki sebelah tak ada. Ana tengok, astagfirullahaladzim, istighfar panjang. Kata manusia ni, dia punya jahat, dia sanggup potong kaki kucing ni. Rupa-rupa yang dia buat tu peniaga kat situ. Dia tak boleh terima bila kucing tu pergi curi ikan dia. Last kali dia bengang, dia tangkap kucing tu, dia nak bagi kucing tu pada muka, dia potong kaki sebelah. Last sekali kucing tu kudung kaki tak ada pasal-pasal. Kucing tu jadi OKU apa pasal lah. Ini masalah kan. Ini masalah ni. Anak kata tak boleh. Kalau Islam haramkan benda tu. Islam mengharamkan perbuatan tersebut. Sebab binatang pun ada hak yang diberikan di dalam Islam. Islam berikan hak pada binatang. Bahkan kadang-kadang binatang yang kita bagi makan itu tak ada pasal-pasal, Allah Ta'ala boleh ampun dosa kita. Itu Islam. Islam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana ada tanya ramai dah orang. Dia kata yang ni ustaz, orang Melayu takkan buat, orang India takkan buat. Yang ni buat orang Cina. Dia kata ini masalah attitude. Kalau kadang-kadang kita jumpa orang Cina ni, kita bagi pesanan, jangan nak buat dah, jangan. Tak betul tindakan kamu. Biarlah kamu tidak Islam tu, kamu punya masalah. Yang aku ni orang Islam, tapi Islam ajar benda ni tak betul. Benda tu dilarang di dalam Islam. Tak boleh situ insya-Allah. Tu kat Malaysia kalau pergi dengan orang putih, kita buat lebih kurang dengan kucing pun masuk penjara apa. Orang putih. Betul. Anda dah fikir bab ni ini kita kalah banyak. Dengan orang putih ni, kucing kita buat lebih kurang, maka masuk penjara kita. Kat orang putih tu ada undang-undang khianat binatang. Kat Malaysia tak ada, rembat dia. Malaysia kan. Orang Islam dia tak ada ni. Dia tidak dianggap penting. Nak anggap penting macam mana orang pun dibunuh. Tu negara orang Islam. Negara orang Islam lah bunuh orang. Betul tak? Kat Syria tu bunuh orang tak tahu pasal, bunuh. Tak ada siapa nak pergi buat undang-undang. Tak ada siapa nak pergi tangkap Muhammad Asad, tak ada. Walhal dia sebagai pemerintah, sepatutnya dia kena jagalah nyawa rakyat dia. Tak, dia bunuh orang situ pula. Tak ada apa-apa, relax, makin senang lagi ada. Tu cerita dekat negara orang Islam. Orang putih tak ada. Duk fikir bab ni Syekh, malu kita orang putih. Betul. Orang putih tu kadang-kadang lebih Islam pada kita.
Ana cakap terterang lah, ana cakap terterang, ana bab politik, bab negara, bab attitude, ana puja orang putih daripada orang Islam. Sebab apa? Baik sungguh. Nak fikir orang putih ni baik, orang Islam ni alamak haprak sangat perangai. Tension tengok. Dan kadang-kadang kita fikir balik, tak pelik benda tu pun pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah sebut Nabi kata taqumus saah warumu aktsarun nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiamat ni berlaku ketika itu orang barat ni adalah yang paling ramai orang fokus. Orang pakat fokus kat dia. Nabi Muhammad pernah sebut. Sebab apa? Sebab mereka ni ada beberapa attitude mereka yang tak ada di kalangan orang Islam. Antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ni adalah orang yang asra'ahum al-ifaqatu ba'dal musibah. Bila datang sebarang musibah, mereka cepat-cepat baiki. Itu masalah. Itu orang putih. Apa lagi yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada 5 lah, anda tak pernah ingat. Antara lain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, mereka tu khairuhum lil yatimi wad dha'ifi wal miskin. Mereka adalah golongan yang terbaik yang mereka lakukan terhadap orang yatim, orang lemah dan juga orang miskin. Orang putih. Kita tak ada. Anak yatim punya reta tu pun kita nak rembat. Reta anak yatim pun rembat dalam masalah orang Islam. Orang putih dia jaga bab ni. Apa lagi? Wa amna'uhum min zulmil muluk. Mereka adalah golongan yang paling kuat menghalang kezaliman raja-raja. Tu dia kurang. Kita tak ada. Dia buat bangunan besar, kita buat relax Kat Malaysia ni, raja buat istana besar-besar, kita tak marah pun, buat relax, cool, tak ada masalah. Kat Malaysia. Tapi kalau pergi kat negara orang putih, tu Elizabeth tu, dia nak buat istana besar sikit, parlimen dia bentang dulu. Bincang dalam parlimen, perempuan berdebat-debat lah sekali, tak jadi buat istana. Itu cerita orang putih. Malaysia tak ada, bentang dalam parlimen, tak ada, bincang jauh sekali. Kita naik kereta lalu dekat jalan duta, lalu bangunan besar ni apa benda ni? Rupa-rupa raja punya. Itu cerita orang Islam. Orang putih tak? Orang putih tak, dia jaga bab macam ni. Benda tu pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang bab ni kita kena malu dengan orang putih. Bukan kita nak kata Islam kita tak bagus, tak. Kita kata Islam kita bagus, tapi dalam beberapa part kita kena belajar daripada mereka. Sebab benda tu pun pernah dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu insya-Allah. Tak apalah, itu masalah attitude. Kita kena ubah attitude lah. Orang Islam kena ubah attitude. Biar attitude dia serupa dengan attitude yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu insya-Allah. Baik. Sini balik. Cerita yang tu penat. Sini balik. Okey, mana-mana bahagian haiwan yang terpotong dalam keadaan dia masih hidup, hukumnya adalah sama dengan hukum bangkai binatang tersebut, melainkan bulunya yang boleh digunakan untuk alas tempat duduk, pakaian dan selainnya. Jadi kalau lembu tu masih hidup, kita ambil kaki sebelah, kaki tu dikira sebagai bangkai, tak boleh dimakan, haram. Bulu tu cerita lain. Kambing biri-biri tu hidup lagi, kita ambil bulu dia buat pakaian tu kan. Yang tu halal. Yang tu memang dibenarkan untuk kita pakai insya-Allah. Ni berkenaan dengan bulu kucing kena pada pakaian kita pergi sembahyang kita sah ke tidak. Nanti insya-Allah kita akan bincang kat belakang. Jadi tajuk begitu insya-Allah. Baik. Hal ini akan dijelaskan nanti. Ini bermaksud bahagian anggota haiwan yang terpotong adalah sama hukumnya dengan bangkai binatang tersebut dari sudut halal dan haram memakannya, juga dari sudut suci dan najisnya. Jadi kalau terpotong, makanya dia sudah dikira sebagai bangkai dalam maksud haram dimakan, dan dia tidak boleh dikatakan sebagai bersih. Tak boleh tak boleh, hukumnya adalah haram. Bahagian yang terpotong daripada ikan dalam keadaan ia masih hidup boleh dimakan kerana bangkai ikan boleh dimakan. Ikan tu jos besar, ikan jos contoh lah ni. Contoh ikan tu besar kan. Jadi ikan besar, kita potong sikit daging dia, yang dia tu masih hidup, kita letak dalam akuarium bagi hidup lagi. Tapi ambil sikit daging ni kita makan. Makan tu halal. Nampak? Dia ikan special case. Sebab apa? Sebab istilah sembelih ni tak berlaku pada ikan. Kalau ada orang sembelih ikan, itu gila. Sebab dia nak potong apa? Mana ada urat merih kawan tu, mana ada halakung kawan tu kan. Jadi ikan ni dia special case hukum. Kalau dia hidup tu, kita ambil sikit daging dia, yang dia tu masih hidup tu, yang daging kita ambil kita makan tu, hukumnya adalah halal. Boleh insya-Allah. Ikan jos boleh makan ke tidak? Susah nak jawab tu. Ikan piranha boleh makan ke tidak? Masalahnya aku tak pernah tengok. Duk tengok dalam filem tu. Filem piranha. Tak betul tak tahu ada dak, wallahu alam. Dia hukumnya senang asal senang ikan ni semua yang datang daripada laut adalah halal. Itu hukum asalnya. Sebab sahabat Nabi pernah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka ni bermusafir naik kapal laut. Lepas tu dia pergi tanya Nabi, sahabat ni pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bawa air sikit, boleh tak kami berwuduk dengan air laut? Nabi kata at-tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu adalah bersih, bangkai daripada laut adalah halal. Jadi apa-apa yang datang daripada laut semua halal. Tak ada masalah.
Kecuali tu apabila datang kemudaratan. Kalau kita makan-makan tu datang mudarat. Makan kerana mudarat itulah jadi haram. Sebab itu dalam mazhab Hanafi tak boleh makan sotong. Mazhab Hanafi rugi mazhab Hanafi lah. Bukan Syiah dia tak boleh makan sotong ni. Dalam Sunni pun ada tak boleh makan sotong. Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tak boleh makan sotong. Kat Malaysia ni yang tak makan ni orang Syiah lah. Orang sekarang ni kalau kata kau Syiah ke tidak, masa ajak dia makan, buat keluar sotong lah. Tengok dia makan ke tidak kan. Ni Syiah Syiah ke tidak. Dia kan orang nak tuduh. Orang tuduh siapa? Mak Sabu. Orang tuduh Mak Sabu ni Syiah. Orang kata suruh Mak Sabu Syiah. Ana kawan baik dengan Mak Sabu. Ana ni kawan baik dengan Mak Sabu tu kawan baik Ana. Ana pernah semain jemaah dengan dia. Ana pernah semain jemaah dengan Mak Sabu kat rumah dia. Hari tu bulan Ramadan. Masa tu dia tak menang lagi pemilihan. Dia masih lagi jadi haprak tepi jalan ni masa tu kan. Ada kawan baik. Dia bergajak keadaan dia lah, dia tak ada jawatan besar-besar masa tu. Dia banyak duduk kat rumah. Dia banyak kat rumah. Time-time tu dia masak. Dia betul Mak Sabu ni orang pandai masak. Betul. Kalau kita suruh dia masak sedap. Mak Sabu. Serius. Ana ni antara kalau dia selalu telefon, "Woi, datang rumah aku masak." Dengar dia masak memang kita pergi. Memang sedap Mak Sabu masak. Suruh dia masak tom yam, anda rasa kedai tom yam pun tutup kedai. Betul. Memang sedap orang tua dia masak. Anda pergi rumah dia masak, kita pergi, bila time semayang, dia semayang. Dia tolak anak jadi imam. Dia kata ustaz jadi imam. Aku jadi imam sebab aku ustaz. Kalau tolak jadi imam, nanti orang panggil ustaz Mak Sabu pula. Ustaz Mak Sabu tak boleh makan lah. Jadi cerita dia sekarang, anak semayang, dia semayang kan lah. Kalau orang kata dia Syiah, kenapa dia boleh semayang dengan aku yang Sunni ni? Itu masalah dia. Jadi orang nak tuduh, orang tuduh lah macam-macam tu. Jadi macam mana nak membuktikan dia tu Syiah ke tidak? Malaysia ni buat satu teori. Apa dia? Kita panggil dia makan, kita jamu sotong. Isu dia yang tak makan sotong ni bukan Syiah dia, Hanafi pun tak makan sotong. Orang mazhab Hanafi tak makan sotong. Pakistan tak makan sotong tau. Panggil Pakistan yang kuat Hanafi tak makan sotong. Dekat Pakistan tempat anak tu masa anak belajar, kalau ada makan sotong jenis kaki langgar lah tu. Ikut dah semua, yang penting sedap kan. Fikir sedap kan. Nak bagi tahu kenapa sotong tak boleh makan dalam mazhab Hanafi. Kenapa Syiah kata haram makan sotong? Sebab dia nampak kalau makan ada implikasi kesihatan, ada implikasi buruk kesihatan. Jadi implikasi buruk kesihatan itulah menyebabkan haram makan sotong. Kita ni imam kita Syafi'i, mungkin dia kaji tak jumpa kot. Tak tahulah, mungkin masa tu Imam Hanafi ni allergic kulit ke, mana tahu dia kena tengah gout ke, mana tahu masa tu dia pergi makan lagi sakit. Haram makan sotong. Sebab dia mungkin dia allergic. Imam kita ni mungkin tak ada allergic, tak ada masalah. Imam Syafi'i ni mungkin tak ada masalah, sakit kulit tak ada, dia makan sedap lagi ada, sakit tak ada, halal dia sotong kan. Maknanya ada benda ni haram kerana faktor dia tak ada implikasi kesihatan. Satu. Ada satu lagi yang jadi haram ni adalah daging dia didominasi oleh apa. Contoh, kita ni bela ikan dalam akuarium, ikan air dalam akuarium tu contoh penuh dengan najis, contohlah. Ikan tu kita boleh makan ke tidak? Ataupun ni lah ikan buntal. Orang kata ikan buntal ni makan tai. Contohlah, contoh. Jadi boleh makan ke tidak ikan tu? Boleh makan. Jawabnya, kalau kita makan daging ikan tu dan kita terasa tai, automatik hukum makan tu adalah haram. Sebab apa? Sebab tai telah mendominasi dalam daging ikan tu. Tapi kalau dia makan tai tapi daging itu tidak didominasi oleh tai, maka hukumnya adalah halal. Nampak? Dia tak spesifik makan apa. Sebab kalau kira dia makan apa pun maka haram, makanya ayam kampung tak boleh makan. Ayam kampung makan apa agak? Ayam kampung dia punya makanan boleh tahan. Betul. Tapi kalau raya kita cakap cari ayam kampung, nak buat rendang. Betul kan? Jadi bukan isu dia makan apa tau. Daging dia didominasi oleh najis itu ataupun tidak. Kalau didominasi oleh najis tersebut, maka hukumnya adalah haram. Tapi kalau tidak didominasi, maka ni ia tidak menjadi haram. Supalah tanaman, tumbuh-tumbuhan yang kita tanam, kita bubuh baja tai. Orang bubuh tai babi lah, contohlah ada orang tanya kan, beli sayur. Sayur tu siapa jual? Orang Cina kapi. Contohlah yang kapi jual. Jadi sayur tu gemuk-gemuk, dia tengok, "Uish, ustaz, tengok kangkung ni gemuk ni." Dia pun buat cari selidik-selidik, rupa-rupanya dia pergi letak kat tai babi. Contoh ni kangkung tu dia punya baju tai babi. Persoalannya kangkung tu boleh makan ke tidak? Yang tak boleh makan sekiranya kita makan kangkung bersama tai babi. So haram boleh makan. Itu tak boleh. Tetapi kalaulah kangkung tu dia besar, kita makan, kita rasa kangkung, tak rasa pun tai babi. Contoh, maknanya tai babi itu tidak mendominasi rasa pada kangkung tersebut, maka hukumnya adalah halal.
Yang haram ni sekira mendominasi. Itu maksud dia. Faham tak? Hukum dia. Dan benda ni memang pernah disebut oleh Nabi SAW dulu. Nabi pernah ditanya oleh sahabat Nabi. Nabi jawab macam tu. Isu ni mendominasi ataupun tidak. Jadi tak ada masalah lah. Jadi orang tanya, boleh tak makan ikan piranha? Boleh ke tidak makan ikan jos? Soalannya agak-agak masa kau makan daging dia, rasa orang ke tidak? Itu soalan dia. Contohlah kalau ikan piranha tu makan orang. Contoh kan. Jadi mendominasi ataupun tidak? Kalau tak rasa, makan je lah, rembat je lah ikan piranha tu. Kan? Ana pun tak tahu betul ke ada ikan piranha tu pun tidak. Sebab kita nak ingat khayal-khayal orang putih je. Wallahu a'lam. Sebab tak pernah tengok. Kita tak pernah tengok ni payah nak buat hukum. Tapi kita berhukumlah berdasarkan apa yang kita tengok di dalam TV. Je kan. Hukum dia begitu. Jadi ikan ini memang ada special sikit lah. Kalau lembu, kalau kambing, binatang yang disembelih lah, kita nak cut kaki dia, yang dia tu mesti ambil kaki dia. Yang kaki tu kita nak makan, tak boleh, dikira sebagai bangkai. Ikan lain. Ikan ni berbeza. Dia hidup lagi, kita ambil daging ikan tu sikit, yang dia hidup lagi ni, yang kita makan tu, itu tidak dikira sebagai bangkai. Hukum dia begitu. Bahagian yang dipotong daripada kambing, sewaktu ia masih hidup, tidak boleh dimakan kerana bangkainya adalah najis. Kambing tidak hidup lagi, kita pergi ambil kaki sebelah makan, tak boleh, dikira sebagai bangkai, tak boleh, haram gitu. Bahagian anggota manusia yang dipotong sewaktu ia masih hidup adalah suci kerana manusia tetap suci apabila ia telah mati. Manusia ni Syekh, kalau accident tercabut kaki dia, kita pergi ambil, adakah tangan kita kena basuh? Tak perlu basuh. Kaki manusia tercabut lah, accident, cabut kaki sebelah, contoh. Kita ni pergi ambil lah kaki kawan tu, angkat, adakah tangan kita ni kena basuh? Jawabnya tak perlu basuh. Tapi kalau basuh, afdal. Ingat, kalau pegang darah, tisu darah lah, bukan tisu kaki dah. Faham tak? Dan bukan, tapi kaki manusia tak boleh makan lah. Makan kaki manusia pula mengarut lah kan. Lah cerita ni hukum ni gitu. Bahagian yang dipotong daripada apa sahaja binatang sewaktu ia masih hidup adalah najis kerana bangkainya adalah najis. Dalilnya adalah hadis riwayat Al-Hakim yang telah disahihkannya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang potongan lemak bonggol unta dan potongan lemak kambing. Jawab baginda, bahagian yang dipotong daripada binatang hidup adalah seperti mana bangkai. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah sahabat-sahabat Nabi dulu ditanya, boleh tak Rasulullah kita potong lemak-lemak kambing tu? Boleh ke? Ataupun lemak-lemak unta tu? Boleh tak? Nabi kata tak boleh. Itu dikira sebagai bangkai. Memang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Daud dan At-Tirmizi dan lafaznya daripadanya, dan ia dihukumkan hasan olehnya, meriwayatkan daripada Waqid Al-Laisi. Katanya, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum yajubuna asnimatal ibil wa yaqta'una al-yati al-ghanami faqala ma quti'a min al-bahimati wa hiya hayyatun fa hiya maitatun. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah dan penduduknya sedang memotong lemak bonggol unta dan lemak punggung kambing. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana bahagian haiwan yang dipotong dalam keadaan dia masih hidup, maka ia adalah bangkai. Unta tu kan jadi bonggol tu kan. Dia geram kat bonggol kawan tu, dia potong ambil bonggol dia. Yang lain semua tak nak ambil. Yang tu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ia dikira sebagai bangkai. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengecualian dikecualikan daripada hukum yang telah disebutkan bulu kambing dan unta yang panjang dengan syarat berikut. Ni, kita nak guna bulu kambing, kita nak guna bulu unta tu kan. Macam mana hukum dia? Haiwan itu boleh dimakan dagingnya menurut syarat. Binatang tu kita boleh makan daging dia, bulu dia tu pun kalau kita pakai pergi semayang kita sah. Faham tak? Binatang tu kita boleh makan. Kambing, lembu ni semua boleh makan kan. Jadi kita ambil kulit dia tu, bulu dia tu, kita pakai kat pakaian kita pergi semayang kita adalah sah. Boleh gitu. Ia dipotong dalam keadaan haiwan masih hidup ataupun setelah ia disembelih menurut cara yang disyariatkan. Sama ada kita ambil bulu tu yang hamba Allah tu masih hidup ataupun dah mati, terpulang. Kambing tu dia hidup, biri-biri tu dia hidup lagi. Kita pergi ambil mesin, ambil bulu dia kan. Lepas tu kita buat pakai pergi semayang kita adalah sah. Tak jadi cacat apa pun pada semayang kita. Sebab apa? Kambing tu kita boleh makan, lembu tu kita boleh makan. Gitu. Ia bukan dipisahkan daripada anggota badan yang telah terpisah daripada anggota haiwan yang masih hidup. Kita bukan ambil bulu kambing tu setelah kaki kambing tu putus. Contohlah, kambing tu hidup lagi, kita pergi potong kaki dia, ambil kaki tu kita ambil bulu pula. Bulu tak boleh. Bulu tu tidak boleh dipakai untuk kita pergi semayang. Dia dikira seperti mana membawa najis. Faham tak hukum? Ini khilaf sebenarnya. Hukum dia seperti mana orang pakaian kita kena bulu kucing. Sebab mana ada orang makan bulu kucing? Mana ada orang makan kucing? Tak ada.
Yang makan kucing ni Vietnam je. Makan memang ada Vietnam makan kucing. Ana pernah tahu sebab dekat rumah anak kampung Seri Indah tu ada kawan seorang belakang rumah dia tu orang Vietnam. Dia cerita dekat anak malam tu bunyi kucing nak menyau. Dia kata apa benda lah kucing malam-malam buta ni. Tak apalah, esok pagi tu dia pergi kat dapur tengok penuh bulu kucing. Lah rupa-rupanya Vietnam tu makan kucing. Contohlah, itu masalah Vietnam jadi pasal lah. Jadi bulu kucing tu kalau kena pada pakaian kita, sembahyang kita sah ataupun tidak, ini khilaf di kalangan ulama fiqh. Ada ulama kata dikira sebagai bangkai. Sebab ni macam cerita kita ni. Binatang tu dia hidup lagi, lepas tu kita pergi potong kaki dia, kita pergi ambil bulu dia. Bulu dia tu kita pakai pergi sembahyang, sembahyang kita tidak sah. Jadi kucing dikiaskan sebab kucing awal-awal tak boleh makan. Nampak? Tapi ada ulama kata tak. Ia adalah dimaafkan. Kenapa? Sebab Nabi SAW pernah sebut. Ada sahabat Nabi pergi tanya Nabi SAW tentang kucing. Nabi Muhammad SAW kata, innahum minat tawafa wat tawafin. Kucing ni adalah binatang yang selalu berlegar di kalangan kamu. Jadi tak ada masalah. Sebab kucing ni lah, orang minat kucing macam mana kan? Kat rumah ni kucing, semua kucing. Contohlah. Jadi kalau dia pergi semayang dalam keadaan pakaian dia ada bulu kucing, maka ia dimaafkan. Begitu. Tapi bila sebut dimaafkan, maksudnya sikit lah, bukan banyak. Faham tak? Kalau banyak ni datang baju tu diperbuat daripada bulu kucing. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Yang kita sebut ni bulu kucing tu sikit semayang tu nampak lah ada 3-4 urat. Contohlah kan bulu kucing kan. Yang tu dimaafkan. Faham tu hukum dia. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad sebut innahum minat tawafin. Innahum minat tawafat wat tawafin. Ia di kalangan binatang yang selalu berlegar di kalangan kamu. Dan keluar pula satu kaedah umumul balwa, satu keumuman yang sukar nak dielak lagi. Makanya boleh. Kita ni Syekh hidup kadang-kadang ada keumuman yang sukar dielak. Orang Melayu kita ada satu budaya tau. Semayang pakai kain pelikat. Padahal dalam hukum fiqh, semayang ni antara aurat kena tutup adalah daripada pusat hingga lutut. Lutut tu sendiri kena tutup tau. Kalau kita semayang, kita sujud, orang nampak lutut kita kat belakang, dikira sebagai terbuka aurat. Kalau kita kata batal semayang, susahlah orang Melayu. Orang Melayu ni memang budaya pakai kain pelikat. Nampak Jadi macam mana? Umumul balwa, satu keumuman yang sukar dielak. Makanya orang Melayu kalau semayang pakai kain pelikat, semayang dia adalah sah. Faham tak? Walaupun nampak sikit tadi. Dimaafkan gitu hukum. Serupalah hukum kucing tadi. Hukum dia begitu. Bulu haiwan yang mati selain manusia adalah najis dan tidak suci kerana ia tidak disamaklah. Bulu-bulu binatang yang lain tu. Macam contoh kulit buaya. Kita nak guna, boleh ke tidak? Boleh, tapi syarat samak dulu. Kena samak dulu. Bukan samak Perdana Menteri Thailand ni. Ni samak lain ni kan. Kena samak hukum dia gitu. Allah Rabbi. Dalil sucinya apa yang telah disebutkan ialah firman Allah Azza wa Jalla. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min julutil an'am buyutan tastakhifunaha yawma za'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa asy'ariha athasan wa mata'an ila hin. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kamu rumah-rumah sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagi kamu kulit binatang-binatang ternak, khemah-khemah yang kamu mendatanginya, yakni ringan di bawah semasa kamu merantau dan semasa kamu berhenti. Dan Dia juga menjadikan dari berbagai-bagai jenis bulu-bulu binatang ternakan itu berbagai barang perkakas rumah dan perhiasan untuk kamu menggunakannya hingga ke suatu ketika, yakni waktu tertentu. Yang kita sebut tadi, boleh kita jadikan bulu binatang ni sebagai pakaian kita nak sembahyang lah apa tu, Quran sebut dalam surah An-Nahl ayat yang ke-80. Maknanya boleh lah kita nak gunakan tadi begitu. Ayat ini membuktikan harusnya menggunakan bulu-bulu unta, bulu-bulu kambing dan unta, kerana ada dalil kesuciannya. Kita nak guna bulu unta, nak guna bulu biri-biri, kambing ke apa ke nak pakai, pakailah, tafadhal. Tak ada masalah apa pun. Sebab Quran mengizinkan perkara itu. Gitu. Sebenarnya bulu haiwan yang boleh dimakan dagingnya seperti bulu burung dan seumpamanya adalah termasuk dalam perbincangan ini dengan syarat-syarat yang telah disebutlah. Jadi macam mana pula kalau burung? Hukum burung pun serupa. Burung tu boleh dimakan. Tiba-tiba kita ambil bulu burung tu kena letak kat pakaian kita, kita pergi semayang kita adalah sah, tak jadi apa-apa masalah pun. Contohlah ambil bulu burung letak dekat baju, perhiasan, nak tunjuk cantik sangat baju dia. Contohlah, mana tahu orang dibuat pakaian kan. Tak betul Syekh, pakaian ni macam-macam dah keluar dah. Kalau nak banding zaman dulu dengan zaman sekarang, pakaian kalau orang dulu tengok dia termenung dah.
Jubah kita pakai ni. Ni jubah kita pakai. Kita pakai macam ni. Zaman dulu jubah lain, sekarang dah lain. Sekarang ni dah ada jubah ni bukan sekadar macam ni, jadi tali pula keluar kat depan. Betul tak? Tu daripada Oman. Alhamdulillah, bagus, senang nak letak mikrofon. Tak ada apa pun. Boleh tak ada apa pun. Tak apa. Macam-macam pakai ni tafadhal. Nak macam mana pun buatlah. Dia buat pakaian. Memang benda tu dibenarkan di dalam Islam. Al-aslu fil al-asya' al-ibahah. Asas satu perkara adalah harus. Tak jadi apa masalah pun. Apa lagi? Banyak. Kadang-kadang ada baju tu baju Melayu, tapi dia pergi letak macam polis pula atas ni. Ada kan? Ada pula orang buat jubah ni selalu orang buat poket satu je, dia buat poket dua. Orang Malaysia dia buat poket dua, pergi kat negara Arab pakai jubah tu, orang Arab ketawa. Sebab dia kata apa? Babit syurtah. Dia kata ni polis. Kata dia. Sebab Arab ni tak pakai jubah ni poket dua ni. Dia akan poket satu, lepas tu dua kat bawah lah. Kan? Atas ni dua tak ada. Kalau kita pergi buat jubah poket dua kat atas, Arab tengok dia ketawa. Dia kata kita polis. Dia kata polis dekat mana? Di daerah mana jaga kawasan. Tak ada pasal hari tu kan. Ni cerita pakaian. Nak buat macam mana pun tafadhal. Tak jadi apa-apa masalah pun. Cuma kadang-kadang ada orang berpakaian nampaknya macam Islamik tapi tak Islamik. Sekarang ni dah ada dah orang perempuan pakai furdah, bagus lah pakai furdah tu, tapi furdah dia tu pula awak pelik sangat. Kan? Sekarang ni orang pakai furdah tau, tapi dia punya baju tu, dia punya fit, kita tengok kita pun tension. Betul. Ada tau, anda tengok pakai furdah, tapi cara dia pakai tu, kita pula jadi terkejut. Ini ni bukan tutup aurat ni. Dia pakai furdah tu sebab apa? Fashion. Orang Melayu kita ni dia suka terikut dengan budaya orang. Dia pakai furdah sebab pakai furdah. Dah tengok dalam filem ayat-ayat cinta. Dia pakai furdah. Betul kan? Sebelum ni susah tak nak tengok pakai furdah. Pergi dekat The Store. Dululah anak masa belajar pondok dululah. Anda ingat kalau pergi The Store ni, kalau pakai jubah ni anak seorang. Pergi The Store tu, pergi beli barang pakai jubah, orang mau tengok. Aku seorang pakai jubah. Masa tu kan. Masa tu kita rasa belagak. Sebab apa? Sebab Nabi kata bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Nabi kata Islam bermula dalam keadaan pelik, berakhir dalam keadaan pelik. Berjayalah orang-orang pelik. Aku seorang pakai jubah. Aku orang pelik kata kan. Rasalah sekarang pergi dekat resto berlambak orang pakai jubah. Dah jadi satu kebiasaan pakai jubah. Bukan sekadar orang lelaki, orang perempuan pakai furdah jadi biasa. Kenapa? Sejak filem ayat-ayat cinta. Bukan tak ada sebelum ni orang pakai furdah, ada. Gharib. Sebab yang pakai sebelum ni Al-Arqam. Betul kan? Orang tengok, wah ini dakwah ni. Dakwah. Dia fikir macam tu dulu. Tapi masa tu orang tengok orang pakai furdah ni orang dengan pandangan negatif. Lebih-lebih lagi bila orang haramkan Arqam lah. Haramkan Arqam lah, apalah Ustaz Syari, habis kena tangkap lah tu kan. Orang haramkan, lepas tu kalau pakai jadi gharib, jadi pelik. Tapi bila keluar ayat-ayat cinta, yang tak pakai jadi pakai. Dia duk rasa dia lawa macam Aisyah dalam filem tu lah kot. Kadang-kadang orang mau pakai bukan lawa mana pun. Kadang-kadang kita tengok pakai furdah, kita tengok mata dia, kita dah syok dah. Buka-buka Allah pensan dulu. Kan? Dia kira biasalah wayang. Biasalah tu. Ramai dah ni cerita ni. Ramai dah. Ada kawan-kawan budak perempuan yang kita kenal sebelum pakai furdah. Kita tahu muka dia macam mana, tiba-tiba pakai furdah. Anak kata kau cukup lah, jangan duk berlakon. Kan? Dia ada. Tak apalah, tidak pakai tu dia pasal lah. Tapi kenapa benda tu jadi budaya? Terikut-ikut. Macam mana? Kita terikut. Bila ada filem buat, tengok, pakai-pakai tiru. Habis tiru. Ni style orang Malaysia. Orang Malaysia kita ni memang suka meniru. Salah ke? Tak salah. Rembat je nak pakai. Pakailah. Tapi masa kita pakai pakaian, jagalah batasan-batasan aurat yang telah diajar di dalam Islam. Pakai furdah, tafadhal, pakailah furdah, bagus. Tapi janganlah pula pakai furdah tapi kat belakang pula kita pula jam. Dia pakai furdah tau, tapi kain belah. Tu tak tahan tu. Pakai furdah, pakai kain belah. Dia berjalan tu nampak dia punya betis. Kita pun kan lagi baik ambil kain furdah letak kat betis. Fikir balik. Tapi dia ada pakaian tak apa-apa ni. Ni berlaku kat Malaysia kan. Allah, pergi kat Kuala Lumpur boleh tengok macam-macam. Tengok kat Kuala Lumpur tu kan. Orang Arab ni dia pakai furdah ni budaya, bukan kerana ibadat. Sebab itu kadang-kadang kita pergi tengok orang Arab, dalam tu pakai seluar jin. Ni pakai seluar jin, seluar setan kat dalam. Dia pakai furdah kat luar ni sebab duduk kat negara dia. Dia mari dekat Malaysia, dia buka habis, kita betul penuh. Betul. Anak belajar Mesir, balik ke Malaysia, singgah dekat Singapura. Kita naik kapal terbang Mesir, adalah orang Kuwait lah, macam-macam kapal terbang tu kan. Orang Kuwait ni ada 2 orang Minah.
Orang Kuwait pakai furdah, mata-mata pun habis tutup. Kita tengok, dahsyat sungguh. Lu tengok dia pakai furdah ni. Sampai dekat airport Singapura. Sampai ke airport Singapura tu 2 orang ni kita duk perhati, dia masuk bilik air. Kita duk perhati masuk bilik air. Keluar, jubah tak ada kat tangan. Jubah tak ada kat tangan. Dia kat luar ni, seluar jean, t-shirt, tudung tak pakai. Anak kata, Masya Allah, Pak Arab. Cerita Pak Arab. Maknanya furdah tu, yang dipakai oleh Pak Arab tu, bukan ibadat. Dia pakai tu kerana budaya Arab. Betul. Nak cerita tu budaya. Dan memang pakaian furdah ni budaya sejak zaman dulu. Imam Maliki, dia kata pakai furdah tu makruh. Imam Maliki, kita nak ingat pakai furdah ni sunnah. Sunnah kok mana, bila pula Nabi pakai furdah? Sunnah ni melibatkan Nabi. Isteri Nabi wajib pakai furdah. Itu khususiat bagi isteri Nabi SAW. Isteri kita, hukum pakai furdah adalah harus tak pakai pun tak apa, tak pakai pun tak apa. Sebab apa? Budaya. Tetapi kalau sekiranya lawa sangat, dia jalan tu semua orang pakai tengok dia, pakai furdah jadi wajib pula. Mana tahu lawa sangat, lalu mu tengok dia. Habis ustaz-ustaz wajib nak mengajar pun lupa. Contohlah kan. Macam ni wajib pakai furdah. Tapi ada orang ni kadang-kadang pakai furdah tu boleh jadi haram. Bila? Dia pakai tujuan nak mencuri. Jadi haram pula. Maknanya furdah tu sendiri ni asal-asalnya adalah budaya sebenarnya. Cubalah kita pakai kepiah, kita pakai jubah. Yang ni budaya tau. Ini bukan ibadat khusus ni. Abu Jahal pun pakai jubah. Abu Jahal pun pakai kepiah. Abu Jahal pakai serban. Dia adalah pakaian budaya. Nabi Muhammad pakai jubah, pakai serban, pakai kepiah sebab Nabi tu orang Arab. Kalau Nabi tu orang Melayu, mungkin dia pakai baju Melayu kot. Mungkin Nabi Muhammad berjalan ada keris kot. Mungkin. Sebab apa? Orang Melayu dulu kan macam tu. Pakai baju Melayu, pakai samping, ada keris pula. Walaupun penakut nak mampus lah. Cerita dia. Dia ada pakaian budaya, dia ada pakaian ibadat. Yang ibadat apa dia? Tutup aurat. Tu yang ibadat dia kan. Apa lagi? Bukan sekadar tutup aurat, adab-adab berpakaian. Dia ada adab pakaian. Janganlah pergi berjalan betul-betul daripada pusat ke lutut dia, baju tak pakai. Huish, memang cool gila Pak Haji tu. Ada orang kampung-kampung kan, dia boleh lepak kat luar tu, dia pakai kain plekat daripada pusat ke lutut, baju tak pakai. Kita tengok Pak Haji tu cool. Memang cool. Dia ada Pak Haji macam tu kan. Kalau pergi kat Kuala Lumpur ni, kadang tengok orang tu, dia jaga kedai dia dekat Coket tu. Jaga kedai tak pakai baju, pakai plekat selai kita. Dahsyat gila Pak Haji ni kan. Yang tu orang panggil okey tutup aurat tapi kurang adabnya. Jadi jaga adab dalam berpakaian gitu insya-Allah. Tak apa sini balik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan kepada kita bulu-bulu tu kita boleh jadikan sebagai pakaian gitu. Hukum bulu burung pun serupa. Kita ambil bulu burung letak kat poket, nampak cacang keluar. Contohlah kita rasa ni lawa dah ni. Contoh kan. Sah ke tidak semayang kita? Semayang kita dikira sebagai sah hukum dia. Tak. Yang ketiga, diharamkan memakan bangkai walau bagaimanapun cara matinya. Wallahu a'lam. Ada soalan tak? Sila. Allahu a'lam. Sila. Apa ni? Bulu kucing ada atas sejarah type. Masa kita semayang, dekat sejarah kita tu ada bulu kucing. Kita nak semayang kan atas tu. Okey, kalau kita atas sejarah tu kalau ada tai sekalipun semayang kita sah. Tapi dengan syarat masa kita sujud pastikan tai itu tidak kena pada pakaian kita dan badan kita. Tu je. Maknanya kita mengelak lah. Supo juga bulu kucing lah. Kalau bulu kucing tu ada kat sejarah kita, kalau kita boleh mengelak. Tapi kalau tak boleh mengelak, kena juga ia dimaafkan. Gitu. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain sila. Ada alat untuk buat sembelih. Macam kita boleh duduk dia punya kulit orang sendiri bukan? Tak boleh? Sendiri. Kalau duduk dia kena ambil kulit dia kita sendiri bukan? Kita tak boleh. Apa-apa pun kalau tajam dan dia memberi implikasi sembelihan seperti mana pisau, maka hukumnya adalah boleh kecuali dua je. Sebab disebut oleh Nabi SAW. Apa dua tu? Kuku dan juga gigi. Yang lain tu tak apa, buatlah macam mana pun kan. Kalau sekiranya kita ambil buluh, kita pergi ejah macam mana, tahu buluh tu boleh jadi macam pisau dan memang tajam dia seperti pisau dan memang sembelih seperti mana pisau, contohlah kan, maka sembelihan itu adalah sah. Hukum je begitu. Ada soalan sini. Soalan ni lucah sikit soalan ni. Tak apalah, baca je lah. Mohon maaf lah Ustaz, pertanyaan ni agak lucah sikit. Dia sebut awal lah ni.
Apa hukum seorang isteri suka disetubuhi melalui pintu belakang, liwat? Susah sekali untuk bersama melalui pintu hadapan. Berat ni. Alasannya sebab tak ada anak. Tak mau anak. Sebab bila beranak sakit sangat. Tak boleh, haram. Hukumnya adalah haram. Hukumnya tetap haram, tak boleh. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut nisaukum harthul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Quran kata perempuan kamu adalah ladang kamu, maka datangilah ladang kamu ikut apa cara sekalipun. Ada orang pergi bahas, dia kata inilah dalil mengatakan boleh liwat isteri kalau otak dia berjambul. Tak. Ayat ni kata ladang. Ladang ni apa sifat dia? Kita tanam boleh mendatangkan hasil. Kalaulah setubuh yang datangkan hasil melalui kemaluan depan, belakang ni tak datangkan hasil. Nampak tak? Itu masuk Quran. Dia pakai hujah ni. Allah Ta'ala kata annasyitum, ikut macam mana pun. Ni tafsir ikut kepala otak dia. Tak boleh tu. Salah tafsiran itu. Sebab bila sebut ladang, pastikan dia boleh mendatangkan hasil. Jadi yang boleh datangkan hasil mesti melalui faraj, tidak melalui dubur. Jadi hukum liwat, hukumnya adalah haram. Terhadap perempuan lelaki serupa, haram. Jangan nak buat kerja lah. LGBT ke BGBT ke apa nama semua tak boleh. Tetap hukumnya adalah haram. Tak boleh gitu, insya-Allah. Wal'aidzubillah. Okey, soalan ni soalan menarik. Mohon pandangan dan hukumnya. Jika 2 atau 3 orang dipanggil di hadapan jenazah untuk menceritakan kebaikan arwah, mereka mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa jika 2 atau 3 orang cakap kebaikan oleh si mati akan diaminkan malaikat dan dia akan terbebas daripada fitnah kubur. Terima kasih. Ini satu soalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut man syahidalahu arba'atun bi khairin wajabat lahul jannah. Barang siapa yang bersungut 4 orang bersungut mengatakan dia tu baik, orang tu wajib syurga. Sahabat Nabi pergi tanya Nabi, ya Rasulullah, kalau 3 orang macam mana pula? Nabi kata man syahidalahu thalathatun bi khairin wajabat lahul jannah. Kalau 3 orang bersungut mengatakan dia tu baik, syurga Muhammad tu. Kalau 2 orang pun serupa. Cuma bila datang era Umar pergi buat benda yang sama dan ada orang pergi tanya Umar, Nabi ada sebut tak kalau seorang? Umar kata aku tak pernah dengar pula Nabi kata seorang bersungut. Jadi kita pun buatlah game. Ni buat game ni. Orang meninggal, habis meninggal tu pas main-main kita panggil 3 orang. Cerita kebaikan hamba Allah ni. Dia pun cerita, dia ni baik, hari-hari belanja aku makan. Contoh. Mari pula kedua, dia ni memang baik, hari-hari datang masjid. 2 dah. Mari 3, 4 tu cerita baik dia. Kita pun syurga dah Muhammad ni, syurga dah Muhammad ni kan. Contohlah, boleh ke tidak? Okey, nak buat je lah, nak buat macam tu. Cumanya yang Nabi Muhammad SAW sebut ni bukan bermaksud semata-mata cakap. Yang cakap ni bersungut. Maksudnya memang benda tu datang daripada hati kecil dia. Faham tak? Macam kita ni kadang-kadang Syekh, ada orang baik mati, kita ni Allah mati dah hamba Allah ni, duk teringat baik dia, Allah Ta'ala Maha tahu. Ada orang ni kadang-kadang dia tu tak pernah datang masjid, tapi tak banyaklah benda yang dia mengarutkan kita tu. Kita memang sakit hati tu, tapi kenapa pergi sebut kebaikan? Alah, biar orang nampak dia baik. Padahal dalam hati kutuk gelap, pergi mampus. Contoh kan. Kalau macam ni memang gelap masa depan. Kau pujilah macam mana pun. Kau dia ni baiklah apa. Itu semua reka-reka semua tu tak ada apa kan. Itu tak boleh. Yang lagi satu tak boleh, meratap. Itu haram. Meratap tak boleh tu. Macam kita tengok orang Cina mati tu. Kan ada Cina mati kan. Dan ada pesan jangan kata Cina mampus. Cina mampus. Kalau orang Islam mati, jangan. Jangan. Dia mati macam kita juga. Ataupun bahasa kat sini dipanggil meninggal dunia. Orang Kelantan guna mati je. Tapi orang sini bunyi mati, kasarnya. Sini kan. Tak serupa je. Mati meninggal dunia serupa. Cuma orang sini guna kalimah meninggal dunia. Sebab apa? Masa dia meninggalkan, ada benda dekat dunia dia tertinggal. Jadi anak buah nak remat dah. Tu kot. Okey. Jadi kalau ada orang Cina mati, kadang-kadang kita perhati, dia ada tau yang diupah untuk meratap. Yang meratap itu hukumnya adalah haram. Tak boleh. Cerita kebaikan ni yang bersungut tu, yang kita hati kecil dah bercakap tu kan. Baiknya dia ni. Kalau tak ada dia ni, Allah susahnya kita. Ada rasa yang tu. Yang tu menyebabkan hamba Allah Taala tadi akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu insya-Allah. Ada siapa nak tanya soalan? Sila.
Apa dia? Ha? Macam mana je kalau hukum? Okey, type. Hukum kita nak makan tu halal lah, tapi di situ ada unsur menyeksa lah. Jadi menyeksa itu pula adalah haram. Yang paling senang kita bunuh hamba Allah tu, lepas tu kita makan. Saya masalah kan. Mana tahu dia nak berjimat, dia pergi potong sikit lepas tu pergi makan. Kalau kita makan ikan dia halal. Berbeza dengan binatang yang disembelih sembelih tak boleh begitu. Wallahu a'lam. Tak ada dah. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma razuqna ilman nafi'a. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyiba, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan pada kami kehidupan kami dunia baik, fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik, wa qina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.